Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tentang muatan haba tentu. Sebelum muatan haba tentu, kita kena tahu dulu apa itu muatan haba lah. Okay, di sini kita tengok di sini ada gambar. Ni air dalam kolam mandi. Ini air dalam apa, bekas lah, dalam bekas. Okay. Okay. Air ini dibiarkan beberapa jam terdedah dengan cahaya matahari. Okay. Kemudian selepas beberapa jam itu dirasailah dengan tangan air dalam kolam dan juga air dalam bekas ini. Dapati bahawa air dalam bekas ini lebih panas berbanding dengan air di dalam kolam. Kenapa agaknya? Ya, sedangkan masa pemanasan sama, putaran haba tenaga dan matahari yang sama. Okey, kita tahu kedua-duanya air dan juga air dalam kolam dan juga air dalam bekas ini mendapat tenaga haba dengan jumlah yang sama dan juga masa yang sama. Tapi air dalam bekas ini lebih tinggi suhunya. Kenapa? Berikan pendapat anda. Ya, ni air dalam kolam mempunyai sipadu yang lebih banyak ataupun berbanding dengan air dalam bekas. Okey, ini menunjukkan bahawa air dalam kolam ini memerlukan masa yang lebih lama untuk mencapai suhu seperti air dalam bekas. Dalam kata lain, jasad yang mempunyai jisim yang besar, yang lebih besar, memerlukan lebih apa? Memerlukan lebih banyak tenaga haba untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Ya, darjah Celsius. Okey. Jadi jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius suhu bagi satu jasad itu dikenali sebagai muatan haba. Saya ulang balik. Jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi suatu jasad dikenali sebagai muatan haba. Okey. Muatan haba bagi suatu jasad, saya ulangi, ditarifkan sebagai haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu jasad tersebut sebanyak berapa Celsius? Sebanyak 1 darjah Celsius. Unit SI bagi muatan haba ialah Joule per Celsius ataupun Joule per Kelvin. Right. Okay, sekarang ada satu persoalan. Yang manakah mempunyai muatan haba yang lebih besar? Air dalam kolam ini ataupun air dalam bekas baldi? Ya. Air dalam kolam ini mempunyai muatan haba yang lebih besar berbanding dengan air dalam bekas baldi ini. Sebab faktor apa tadi? Sebab perbezaan jisim. Okey. Okey, sekarang kita buat satu perbandingan lagi. Di sini kamu lihat ada dua bikar ni. Yang pertama mengandungi air sebanyak 200 gram
Yang kedua 600 gram. Dia dipanaskan menggunakan bekalan tenaga haba yang sama banyak selama 10 minit. Kedua-duanya 10 minit. Okey, perhatikan kedua bekas ini, adakah kenaikan suhunya sama? Okey, adakah kenaikan suhunya sama? Perhatikan betul-betul. Okey, itu dia pemanasan berlaku. Nampak ni. Air yang menjadi 100 gram sudah mencapai 46 darjah Celsius. 100 gram masih lagi bawah 50 darjah Celsius, baru sampai 41 darjah Celsius. Sedangkan dua-duanya air, yang membezakannya ialah jisim. So, persoalannya, apakah yang menyebabkan perbezaan kenaikan suhu ini? Ya, perbezaan jisim air tersebut. Air yang punya jisim yang lebih besar mempunyai kenaikan suhu yang lebih perlahan. Jisim berbeza bagi bahan yang sama mempunyai muatan haba yang berbeza juga, iaitu muatan haba suatu bahan itu bergantung kepada jisim. Okey, perhatikan betul-betul. Dapatkan konsep ini, konsep jisim dan muatan haba. English panggil heat capacity lah, muatan haba. Alright. Sekarang kita masuk ke satu konsep lagi, iaitu muatan haba tentu. Tadi muatan haba, sekarang muatan haba tentu. Muatan haba tentu ditarifkan sebagai jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Ulangi, muatan haba tentu ialah jumlah tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kilogram bahan. Okey. Formulanya, simbol bagi muatan haba tentu ialah C. Jadi kita akan gunakan formula Q sama dengan MC theta, di mana Q bermaksud kuantiti haba yang diserap oleh bahan, C muatan haba tentu, M ialah jisim, dan simbol theta bermaksud kenaikan suhu ataupun perubahan suhu. Okey. Unit bagi muatan haba tentu ialah Joule per kilogram per darjah Celsius atau Joule per kilogram per Kelvin. Joule per kilogram per Kelvin. Alright. Okey, sekarang kita tengok animasi yang kedua. Di sini ada dua bika yang diisi dengan dua cecair jisim yang sama, iaitu di sini 500 gram air, di sini 500 gram minyak. Okey, dia akan dipanaskan dalam masa yang sama selama 10 minit. Adakah kenaikan suhu kedua-dua ni sama? Cuba anda ramalkan. Okey, perhatikan air 30 Celsius, minyak 42 darjah Celsius, masa sudah pun 3 minit. Pemanasan dengan tenaga haba, bekalan tenaga haba yang sama, kadar yang sama. Apa yang awak dapat perhatikan di sini ialah kenaikan suhu bagi minyak ni lebih tinggi berbanding kenaikan suhu bagi air, walaupun jisimnya sama. So, apakah faktor bagi perbezaan ini? What do you think
Ya, faktornya ialah jenis bahan. Air dan minyak mempunyai muatan haba tentu yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa setiap bahan mempunyai muatan haba yang berbeza. Okey, untuk pengetahuan kamu, air, ayak lah orang Kedah panggil, air mempunyai muatan haba tentu 4200 joule per kilogram per darjah Celsius. Sedangkan minyak ni, muatan haba tentunya ialah 2000 joule per kilogram per darjah Celsius. Ini bermakna air memerlukan tenaga haba sebanyak 4200 joule untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Sementara minyak memerlukan 2000 joule tenaga haba untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Okay. Okey, ini menunjukkan bahawa setiap bahan mempunyai muatan haba tentu yang berbeza. Alright. Okey, perhatikan di sini. Inilah senarai muatan haba tentu bagi cecair, beberapa jenis cecair dan juga pepejal, cecair dan gas. Lihat di sini, bagi pepejal, ais mempunyai muatan haba tentu yang paling tinggi, 2000 joule per kilogram per Celsius. Emas, 129 joule per kilogram per darjah Celsius. Bagi cecair pula, air mempunyai muatan haba tentu 4200, merkuri paling rendah 139. Bagi gas, steam 2010. Okey, ini bermakna aluminium jika dibandingkan dengan silikon, yang manakah mempunyai muatan haba tentu yang lebih tinggi? Tentulah aluminium. Ini menunjukkan bahawa aluminium memerlukan tenaga haba yang lebih banyak untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Pendek kata, semakin besar muatan haba tentunya, maka suatu bahan itu lebih lambat untuk panas ataupun untuk berubah suhunya, sama ada meningkat ataupun menurun. Jika anda ingin mencipta sejenis alat, misalnya untuk membuat kuali untuk memasak, adakah anda akan memilih aluminium ataupun kuprum? Tolong fikirkan. Ya, kita akan memilih kuprum kerana muatan haba tentunya rendah. Jadi dia memerlukan sedikit haba berbanding dengan aluminium untuk menaikkan suhunya. Ini bermakna kuprum lebih cepat panas. Kita perlukan pemanasan yang cepat untuk memasak makanan. Alright. Okay, next pergi kepada slide yang seterusnya. A 500 watts heater is totally masalah mana pula ni? Okey. Inilah uji kaji untuk menentukan muatan haba tentu bagi suatu bongkah logam. Okey, dipanaskan dengan pemanas heater ni, dijangka suhu. Ni suhu kenaikan suhu, ni masa. Okey. Alright. Okey. Okey, setelah diambil kira, jisim bagi blok ini ialah 10 kg. Suhu awalnya tadi ialah 30 darjah Celsius. Dipanaskan selama 5 minit, iaitu 300 saat. Okey, berapakah muatan haba tentu bagi bongkah logam ini? Okey. Kita guna formula QMC theta. Okey. Okey. Kita tahu suhu akhir ialah 80 darjah Celsius, maka theta
perubahan suhunya dalam 80 tolak 30. Tenaga haba, tenaga ialah kuasa kali masa. Kuasa pemanas ini ialah 500 watt. Jadi kita guna formula QMC theta, kita susun semula C sebagai tajuk, C ialah QM theta. Q ni tenaga haba yang dibekalkan, iaitu kuasa pemanas darab dengan masa. M jisim, theta ialah perubahan suhu. Jadi bila kita masukkan nilai, kita dapati bahawa Q tenaga haba ni ialah kuasa pemanas kali masa, 500 watt kali 300 saat, 150,000 joule tenaga haba. Kita nak masukkan dalam formula ni. Gantikan jisim, masukkan perubahan suhu. Okey, sila buat. Berapa yang kamu dapat? Sebenarnya tak nampak dalam tunjukkan skrin ni. Kamu akan dapat nilai C bagi bongkar logam ini ialah 300 joule per kilogram per darjah Celsius. Okey. Dan cuba latihan dalam modul fizik cemerlang Samura tu.